Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar berkenaan kata bantu. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 67. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat mengenal pasti penggunaan kata bantu yang sesuai. Yang kedua, murid dapat melengkapkan ayat dengan kata bantu yang sesuai. Sekarang, murid boleh bersedia dengan membuka buku teks muka surat 67. Di dalam muka surat 67 ini terdapat satu petikan dan beberapa gambar yang menunjukkan satu aktiviti meneka nama guru baharu. Okey, jom kita baca petikan yang ada di dalam buku teks muka surat 67. Teka nama guru. Murid-murid tahun 3 angsana mendapat guru baharu. Mereka menjalankan aktiviti meneka nama guru. Fatin, Darshini, Weliang, Jiva dan Saiful dalam satu kumpulan. Walaupun mereka terdiri daripada pelbagai kaum, namun mereka gembira menjalankan aktiviti tersebut bersama-sama. Okey, sekarang kita akan lihat gambar-gambar yang ada di dalam muka surat 67. Okey, gambar yang pertama menunjukkan murid-murid ini sedang menyusun huruf di atas meja. Okey, gambar yang kedua, menunjukkan cikgu ini berkata setiap kumpulan boleh meneka 2 kali sahaja. Kemudian, tekaan Fatin dan Darshini mungkin betul. Okey, gambar ketiga ini menunjukkan Fatin dan Darshini sedang meneka huruf. Okey, seterusnya gambar keempat menunjukkan guru ini sedang memangkah huruf A menandakan salah. Okey, bermaksud nanti kita akan buat ayat yang lengkap lah dekat sini. Okey, seterusnya, gambar yang kelima menunjukkan Fatin sedang meneka nama cikgu. Fatin akan meneka nama cikgu. Nama cikgu ialah Intan. Okey, dan gambar yang terakhir menunjukkan jawapan yang diberi oleh Fatin itu betul. Okey, dan semua kawan-kawannya sedang bertepuk tangan. Jadi jawapannya ialah betul. Okey, kalau boleh perasan ada perkataan yang berwarna merah dan perkataan yang berwarna hijau ni, biru kehijauan ni. Dan berwarna biru, berwarna merah. Okey, ini ialah perkataan kata bantu. Dan hari ini kita akan belajar sedikit sebanyak berkenaan kata bantu. Okey, kata bantu. Kata bantu ialah kata yang memberikan makna tambahan dari segi waktu dan ragam pada frasa predikat. Kata bantu juga dibahagikan kepada dua, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Sebagaimana yang cikgu sebutkan sebentar tadi, kata bantu dibahagikan kepada dua, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu aspek ini menimbulkan suasana perbezaan masa, iaitu sama ada masa lampau, masa yang lepas, masa yang dah berlaku, masa kini, sekarang atau masa hadapan. Okey, yang ini belum berlaku. Dan kata bantu ragam. Kata bantu ragam pula berperanan untuk menyatakan atau menerangkan ragam atau suasana perasaan yang berhubung dengan perbuatan yang dilakukan. Okey, daripada maksud ini mungkin murid tidak jelas, tapi apabila murid melihat contoh kata bantu, murid akan faham apa yang cikgu maksudkan. Okey, ini ialah contoh kata bantu aspek. Okey, contoh kata bantu aspek yang murid perlu tahu dan murid sebenarnya dah tahu dan dah biasa gunakan dalam kehidupan sebenarnya, iaitu telah, sudah, akan, sedang, masih, belum, pernah. Cikgu rasa awak sering saja menggunakan perkataan-perkataan ini, tetapi awak tak tahu yang perkataan ini sebenarnya ialah kata bantu. Okey. Sekarang kita akan kenal pasti setiap bahagian bagi kata bantu aspek. Kata bantu aspek ini dibahagikan kepada 3, iaitu masa lampau ataupun yang telah berlaku, iaitu telah, sudah, pernah, selalu. Okey, ini ialah contoh kata yang masa lampau. Contohnya, saya telah pergi ke rumah Ah Kiong
semalam. Okey, maksudnya semalam telah berlaku. Saya sudah makan nasi goreng pagi tadi. Pagi tadi. Okey, saya pernah bersekolah di sini pada tahun lepas. Maksudnya tahun lepas dia dah pernah sekolah di situ. Saya selalu pergi ke kedai ini. Maksudnya dia pernah pergi dan memang selalu dia pergi ke sana. Maksudnya ini perkataan-perkataan ini menunjukkan masa-masa yang lalu ataupun masa yang lampau. Okey, seterusnya kata bantu aspek untuk masa ini ataupun kini, sedang, tengah, masih. Okey, sedang. Contohnya, saya sedang belajar bahasa Melayu bersama Cikgu Syazwan. Yang kedua, saya tengah makan sambil belajar bahasa Melayu bersama Cikgu Syazwan. Ataupun yang ketiga, masih. Saya masih makan semasa belajar bersama Cikgu Syazwan. Maksudnya semuanya berlaku sekarang. Okey, seterusnya, masa hadapan. Okey, perkataan-perkataan ini biasanya tidak berlaku lagi tetapi kemungkinan akan berlaku. Contohnya akan dan belum. Okey, akan ni maksudnya kita boleh gunakan saya akan pergi ke sekolah apabila sekolah dibuka nanti. Sekarang sekolah tutup. Jadi akan ni maksudnya nantilah. Okey, belum. Saya belum siap kerja sekolah. Maksudnya tak siap lagi. Nanti akan siap lah. Okey, jadi inilah kata bantu yang mungkin awak tahu dan awak sering gunakan. Okey, kalau awak lihat contoh ni baru awak tahu, oh ni rupanya kata bantu. Okey, sekarang kita akan lihat contoh ayat yang menggunakan kata bantu yang kita belajar sebentar tadi. Yang pertama, pekerja industri itu telah pulang ke rumah. Okey, telah maksudnya dia dah pulang dah. Okey, murid-murid itu sudah bersarapan. Maksudnya dia dah sarapan. Okey. Kami pernah melawat ke Sabah. Maksudnya dia ni dia dah pernah melawat ke Sabah. Mungkin tahun lepas ke, 2 tahun lepas ke. Seterusnya, Aminah selalu teringat akan gurunya yang sudah bersara itu. Okey, selalu ni maksudnya dalam fikiran dia walaupun benda dah lepas, dia ingat lagi. Okey, sekarang contoh ayat untuk masa ini ataupun kini sedang berlaku. Ahmeng sedang membaca komik. Okey, dia baca komik. Sedang membaca komik lah. Berlaku masa tu. Okey, Raju tengah menyiapkan kerja khususnya. Puan Siti masih memasak di dapur. Okey, semua yang kata bantu ini berlaku pada masa yang kita sebut ni lah. Okey, sekarang kita akan pergi ke contoh ayat untuk masa hadapan. Okey, masa hadapan ni ialah belum terjadi. Okey, inilah kata bantu untuk masa hadapan. Contohnya, Jihan akan ke Kuala Lumpur esok. Okey, maksudnya dia tak pergi lagi. Okey, jadi akan ni dia untuk masa hadapan. Seterusnya, baju itu belum berbasuh lagi. Maksudnya dia tak basuh lagi. Jadi, belum dan akan ini merupakan contoh kata bantu bagi masa hadapan. Okey, seterusnya. Tadi kita belajar berkenaan kata bantu aspek. Sekarang kita belajar berkenaan kata bantu ragam. Inilah contoh kata bantu ragam. Okey, awak lihat contoh dia baru awak tahu, oh ni rupanya kata bantu ragam. Okey, kata bantu ragam kita boleh tahu yang pertama ialah mungkin. Okey, biasa kita guna boleh, patut, dapat, mesti, mahu, hendak, enggan. Okey, inilah kata bantu dan awak semuanya biasa gunakan perkataan-perkataan ini. Contoh yang biasa awak selalu guna, boleh. Okey, boleh tak saya nak macam tu. Kita biasa gunakan. Okey, kita akan lihat contoh kata bantu ragam mengikut aspek, mengikut bahagian-bahagiannya. Okey. Mesti melakukan sesuatu perkara, harus. Hendak melakukan sesuatu perkara, kita boleh gunakan hendak ataupun mahu. Berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan, dapat ataupun patut. Pengizinan melakukan, boleh. Tidak mahu melakukan, enggan. Mahu atau tidak mahu melakukan, mungkin. Okey, contohnya, dia harus buat perkara tu sebab perkara itu adalah cikgu yang suruh. Jadi dia harus buatlah. Okey, hendak. Saya hendak pergi ke Aeon pada petang ini. Dia nak pergi. Okey, seterusnya dapat ataupun patut. Okey, maksudnya kita nak. Okey, kita boleh nak buat. Okey, perizinan. Perizinan kita boleh guna boleh, tidak mahu melakukan enggan. Enggan ni maksudnya saya enggan
makan nasi goreng pagi ni. Maksudnya dia tak nak makan nasi goreng. Okey, saya mungkin akan pergi ke sekolah kalau cuaca hujan ataupun tidak hujan. Maksudnya dia mungkin akan ke sekolah. Dia pergi ke tak pergi, dia tak tahu lagi nak pergi. Okey, jadi inilah contoh kata bantu yang biasa awak gunakan. Hari ini kita akan belajar. Jadi inilah contoh bantu ayat bagi kata bantu ragam. Semua murid harus datang ke sekolah tepat pada waktunya agar tidak dikenakan tindakan disiplin. Okey, untuk contoh ayat hendak ataupun mahu, ibu hendak ke Aeon. Banyak orang kini mahu menjadi terkenal. Okey, berkeupayaan melakukan sesuatu. Ali dapat melanjutkan pelajarannya ke Universiti Malaya. Seterusnya, murid-murid boleh ke tandas sekiranya mendapat pas keluar daripada cikgu. Mereka enggan memakai baju kemeja putih kerana cepat kotor. Zahirah mungkin tidak ke sekolah hari ini kerana kurang sihat. Setelah kita belajar berkenaan kata bantu dan contoh-contoh kata bantu sebentar tadi, cikgu rasa awak tahu menggunakan kata bantu tersebut sebab awak biasa gunakan dalam kehidupan awak. Okey, kita akan lihat semula kata bantu yang ada dalam gambar ni. Contohnya murid-murid sedang menyusun huruf di atas meja. Sedang ini maksudnya dia sedang berlaku. Dia tengah berlaku kat situ. Dia menyusun huruf. Okey, seterusnya tekaan fatin dan dal sini mungkin betul. Perkataan mungkin ni maksudnya dia tidak tahu sama ada betul ataupun tidak betul. Seterusnya, fatin akan meneka nama cikgu. Nama cikgu ialah Intan. Akan ni menunjukkan tentang masa hadapan. Dia tak teka lagi. Dia akan meneka. Maksudnya, lepas tu baru dia teka. Nama cikgu ialah Intan. Sekarang ni dia tak teka lagi. Lepas tu baru dia teka. Maksudnya akan ni untuk masa hadapan. Seterusnya, setiap kumpulan boleh meneka 2 kali sahaja. Okey, boleh ni dia bagi izin lah. Dia bagi izin meneka 2 kali sahaja. Okey, patut. Patut ni kemahuan. Dia boleh mahu. Patutnya macam tu. Patutnya gitu. Sekarang kita akan cuba melengkapkan ayat menggunakan patut dan telah. Telah ni benda yang telah berlaku. Benda yang sudah berlaku. Okey, kita akan cuba selesaikan menggunakan perkataan patut. Okey, menggunakan perkataan patut. Benda yang semahunya gitu. Tetapi dia tak buat. Okey, jadi cikgu cadangkan. Guru ni bercakap, okey, sepatutnya murid ni patut menjawab huruf T selepas huruf N. Murid patut tidak menjawab huruf A selepas huruf N. Murid patut dapat menyelesaikan nama saya selepas tahu huruf I dengan N. Jadi, apa sahaja cadangan jawapan awak mestilah bersesuaian dengan gambar dan perkataan patut ini. Seterusnya, telah yang berlaku. Jadi, dia nak bagi tahu, okey, Fatin telah meneka nama saya dengan betul. Fatin telah berjaya meneka nama saya dengan betul. Fatin telah berjaya menamakan Intan sebagai nama saya dengan betul. Okey, kita boleh bagi tahu gitu, okey? Jadi, inilah cadangan jawapan yang cikgu tulis. Okey, yang pertama, murid patut letakkan huruf T selepas huruf N. Jadi, okey, kita ada tulis patut dekat sini. Okey, murid patut letakkan huruf T selepas huruf N. Seterusnya, Fatin telah berjaya meneka nama cikgu dengan betul. Jadi, dia dah gunakan kata bantu telah di sini. Okey, dia merujuk kepada jawapan Fatin ni lah. Fatin berjaya meneka dan dikata telah. Telah ni benda yang dah berlaku lah. Yang ni dah berlaku. Okey, jadi kita akan buat latihan berkenaan kata bantu supaya awak lebih mudah faham penggunaannya. Jadi apa yang awak pelajari pada hari ini? Okey, kata bantu ialah kata yang memberikan makna tambahan dari segi waktu dan ragam pada frasa predikat. Okey, sebagaimana yang kita belajar tadi,
Sebenarnya kata bantu ni adalah perkataan yang awak sering gunakan pada hari-harian awak. Okey, seharian awak memang awak selalu gunakan. Okey, jadi awak perlulah menggunakan kata bantu itu dengan tepat dan penggunaannya mestilah betul pada waktu yang sesuai. Jadi inilah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan buku aktiviti muka surat 74 dan 75. Kalau murid nak selesaikan sendiri, murid boleh selesaikan sendiri tanpa melihat video ini. Tapi kalau murid nak bimbingan dan nak tahu jawapannya, jom kita sama-sama selesaikan latihan bahasa Melayu pada hari ini. Okey, sekarang kita akan cuba menyelesaikan latihan di dalam buku aktiviti muka surat 74. Okey, di dalam buku aktiviti muka surat 74 ni, kita perlu lengkapkan ayat dengan kata bantu yang betul. Okey, tugasan kita hari ini mudah sebab dia dah senaraikan jawapan. Jadi kita perlu tahu setiap kata bantu yang ada di sini apa tugasnya, apa peranannya. Jadi kita lihat setiap tugas bagi kata bantu ini ya. Okey, sekarang telah. Telah ni ialah perkara yang sudah terjadi. Maksudnya dia dah berlaku. Akan ni ialah perkara yang belum terjadi. Okey. Masih ialah yang sedang berlaku. Belum pula untuk masa hadapan dan belum terjadi. Hendak ialah nak minta kita buat sesuatu. Boleh pula untuk minta izin untuk melakukan. Manakala yang terakhir dapat ni kita berupaya untuk melakukan sesuatu. Jom kita baca terlebih dahulu karangan yang ada di dalam muka surat 74 ini. Okey, jom kita baca. Imran, Kiran, Liying dan Hemalini membantu Cikgu Suhaila menyiapkan maskot untuk hari sukan. Murid-murid, saya melihat kamu berbincang sebagai satu pasukan untuk membina maskot hari sukan, kata Cikgu Suhaila. Kita menggunakan bahan terbuang daripada kotak untuk membuat maskot. Imran memberikan cadangan. Semua rakannya bersetuju. Imran dan rakan-rakan memulakan aktiviti membina maskot bersama-sama. Kamu menolong saya melukis wajah maskot ini? Tanya Imran kepada Kiran. Boleh Imran, saya akan membantu kamu. Terima kasih Kiran. Badan maskot siap diwarnakan oleh Hemalini. Sungguh pandai Hemalini mewarnakannya. Semua rakan terpegun akan kepandaian Hemalini. Imran siap memasang tangan maskot. Kiran membantunya. Kertas warna saya banyak lagi. Kamu ambillah untuk menghias bahagian kaki maskot itu, kata Imran kepada Hemalini. Maskot hari sukan telah siap. Tahniah murid-murid, kalian menyiapkan maskot ini dengan jayanya. Saya bangga dengan kerjasama erat antara kalian. Puji Cikgu Suhaila. Imran dan rakan-rakan amat gembira. Mereka bangga dengan kejayaan yang telah dikecapi. Semuanya hasil semangat kerjasama dan toleransi antara mereka. Jadi kita akan cuba selesaikan latihan ini bersama-sama. Okey, sekarang kita akan lihat ayat yang tidak lengkap dan kita cuba menyelesaikannya. Okey, murid-murid, saya melihat kamu berbincang sebagai satu pasukan untuk membina maskot hari sukan, kata Cikgu Suhaila. Okey, daripada ayat Cikgu Suhaila ni, dia sedang apa? Okey, dia menginginkan, maksudnya dia nak. Okey, dia nak. Maksudnya, jawapannya, apa kata bantu yang sesuai dengan minta sesuatu. Okey, yang sesuai ialah hendak. Jadi hendak ialah jawapan dia. Saya hendak melihat kamu berbincang sebagai satu pasukan untuk membina maskot hari sukan. Okey, jadi dia nak benda tu tak berlaku tapi dia nak benda tu terjadi. Okey, seterusnya kita pergi yang kedua, ayat yang kedua. Kita menggunakan bahan terbuang daripada kotak untuk membuat maskot. Imran memberikan cadangan. Semua rakannya bersetuju. Jadi benda ni tak berlaku lagi. Dia tak berlaku lagi. Dia sekarang ni Imran memberikan cadangan. Jadi kita perlu tahu kata bantu yang mana yang belum berlaku. Okey, yang belum berlaku ada dua iaitu akan dengan belum. Jadi belum ini tidak sesuai. Kita belum menggunakan bahan terbuang daripada kotak untuk membuat maskot.
dia tak buat lagi, macam mana boleh jadi belum? Jadi, kita akan menggunakan perkataan akan sebab dia akan buat perkara tersebut. Okey, dia belum terjadi tapi benda tersebut akan terjadi. Jadi, jawapannya ialah akan. Okay, potong jawapan yang kita dah tulis, akan. Okey, boleh dapat Seterusnya kita pergi kepada ayat yang ketiga. Kamu menolong saya melukis wajah maskot ini? Tanya Imran kepada Kiran. Boleh Imran, saya akan membantu kamu. Okey, daripada ayat ini menunjukkan dia meminta izin. Okey, izin. Dia minta izin. Jadi yang mana? Boleh. Boleh saja. Okey. Boleh. Kamu menolong saya melukis wajah maskot ini? Tanya Imran. Boleh. Dia pun jawab boleh. Jadi bolehlah jawapan dia. Seterusnya, terima kasih Kiran. Badan maskot siap diwarnakan oleh Hermione. Sungguh pandai Hermione mewarnakannya. Semua rakan terpegun akan kepandaian Hermione. Maksudnya, badan maskot ni dah siap. Jadi mana kata bantu yang sesuai? Masih sedang terjadi, dia tak sesuai. Belum, dia tak siap lagi. Tetapi yang ni dah siap. Dapat, kurang sesuai. Dapat ni, dia berupaya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi, jawapannya ialah telah. Sebab dia telah siap. Dia dah siap. Jadi, kita perlu menggunakan perkataan telah. Boleh dapat Seterusnya. Seterusnya kita akan sambung. Imran siap memasang tangan maskot. Kiran membantunya. Jadi, dia menunjukkan masih sedang berlaku. Betul, dia sedang berlaku. Tetapi siap. Maksudnya, dia menyatakan dia dah siap ataupun belum siap. Jadi, jawapannya ialah belum. Sebab dia tidak bagi tahu dia dah siap. Dia masih buat dan tidak siap lagi. Jadi, jawapannya belum. Belum siap. Imran belum siap memasang tangan maskot. Kira membantunya. Seterusnya, kertas warna saya banyak lagi. Kamu ambillah untuk menghias bahagian kaki maskot itu, kata Imran kepada Hermione. Maksudnya, kertas warna tersebut ada lagi. Masih ada lagi dekat situ. Jadi, ianya sedang berlaku dan ianya masih ada dekat situ. Jadi, jawapan yang sesuai adalah masih. Kertas warna saya masih banyak lagi. Terusnya. Tahniah murid-murid, kalian menyiapkan maskot ini dengan jayanya. Jadi yang tinggal hanyalah dapat, dan perkataan kata bantu dapat ini berupaya melakukan sesuatu dan ianya sesuai. Jadi kalian dapat. Kalian dapat menyiapkan maskot ini dengan jayanya. Saya bangga dengan kerjasama erat antara kalian. Jadi ini cadangan jawapan untuk ayat yang tidak lengkap ini dengan kata bantu yang sesuai. Sekarang kita akan cuba menyelesaikan latihan di dalam buku aktiviti muka surat 75. Di dalam buku aktiviti muka surat 75 ini terdapat gambar yang menunjukkan Amna dan Imran sedang mengajar Li Qiang dan Hermione bermain congkak. Menurut Imran, permainan ini boleh dimainkan bersama-sama tanpa mengira bangsa. Li Qiang dan Hermione tekun mempelajarinya. Hermione dan Li Qiang mengucapkan terima kasih kepada Amna dan Imran. Mereka bermain bersama-sama. Jadi, awak nak bina ayat, awak mesti menggunakan setiap perkataan yang ada di sini. Merujuk kepada gambar. Jom kita lihat gambar yang ayat yang pertama yang kita cuba selesaikan. Dia ada kata bantu sedang dengan kata kerja bermain. Kita buat ayat, kita perlu tulis nama orang terlebih dahulu. Jadi orang ni ada kat sini Amna dan Imran. Amna dan Imran sedang bermain congkak.
Okey, boleh dapat titik. Okey, seterusnya perkataan yang kedua. Hendak. Hendak ni maksud dia nak. Okey, nak Belajar. Okey, belajarlah. Okey. Seterusnya, siapa yang nak belajar? Li Qiang hendak belajar bermain congkak. Okey, berdapat? Okey. Tulisan tak cantik tetapi idea tu yang penting. Okey, seterusnya mahu. Mahu dengan mencuba. Mahu ni sama je macam hendak. Okey, dia nak. Dia menginginkan buat perkara tersebut. Jadi, seterusnya okey, kita boleh buat ayat dia. Li Qiang dan Hemalini mahu mencuba bermain congkak. Okey, tulisan tak cantik tapi nanti cikgu akan sediakan jawapan yang jelas lah. Okey, yang ni untuk awak nampak saja. Seterusnya, okey, telah dengan mahir. Jadi ingat nak bina ayat tulis nama orang dulu. Okey, seterusnya Hemalini telah mahir bermain congkak. Okey, buat ayat yang mudah saja. Okey, tetapi susunan ayat awak mestilah betul. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan jawapan yang betul dengan ayat yang sesuai. Jadi ini ialah cadangan jawapannya. Murid boleh salin ataupun murid boleh buat ayat sendiri. Sekian sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.